Hey guys, okay, alright, okay. Boleh menjana wang semudah Alright, itu? alright. Hey guys, apa kabar guys? Di awal minggu kita bertemu lagi seperti biasa di dalam rancangan Virus TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. So hari ni kita nak membincangkan seperti biasa di awal minggu pergerakan pasaran di awal minggu. Sebelum saya memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu. Saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar untuk tarik orang join saya, guys. Okay? So, saya juga tidak menjalankan aktiviti pemasaran yang besar-besaran untuk tarik orang join saya. Saya cuba mencapai orang secara organik. Tujuan saya muncul di media sosial ni adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai trader baru atau lama yang di luar sana, supaya jangan senang-senang kena tipu. Um, saya nak run ad saya pun tak apa nak ada kan. Itulah reality trader. Dan saya di tahap low lagi, tapi saya buat come out sebagai, apa panggil apa, sebagai influence orang untuk jangan termasuk ke dunia yang salah lah. So harap konten saya ni berjaya tarik orang masuk saya, macam jangan biarkan trader-trader lain terpedaya lah dengan iklan-iklan yang berada di Facebook sekarang yang tengah berlulasa sekarang ni. So how was your day guys? Sudah lama kita tak bertemu. Hari ni hari Senin. Biasa hari Senin kita nak tengok je, kita nak baca news sikit, kita nak faham sikit apakah yang terjadi, bakal terjadi di sepanjang minggu, berkemungkinan yang bakal terjadi di sepanjang minggu. So itulah puncanya kita kena ada analisa kita sendiri, okay guys. So tanpa membuangkan masa lagi, jom kita lihat. Kita nak tengok finviz.com dulu. Kita nak tengok keseluruhan pada hari ini. Apakah yang trader tengah fikirkan, apa yang berada di dalam minda mereka. Okay, so kita kena berfikir seperti mereka guys. Barulah kita boleh entry tu, orang kata solid sikit lah kan. Okay, so kita ready for share screen. Sekejap set up jap. How was your day guys? Dah makan ke belum? Apa buat tu? Kepada anda yang berada di jalan raya, hati-hati di memandu. Ingatlah orang yang tersayang, okay? So, okay, let's go. Share screen. So, kita sekarang dekat finviz.com. So, di sini kita boleh lihat market sekarang tengah risk on lah. Maknanya risiko tu rendah lah. Maksudnya kebanyakan investor mereka beli balik saham-saham mereka, dan majoriti mereka ada dalam pasaran lah. Okay, so kita boleh anggap USD tengah lemah sekarang ni. USD sebagai mata wang safe haven, dia tengah lemah sekarang ni. Okay, so untuk memastikan kita punya teori tu, kita lihat dekat intraday. Okay, jom kita baca intraday sikit. Okay, ekonomi global berhadapan cabaran terbesar sejak Perang Dunia.
tabung kewangan antarabangsa IMF dalam kenyataan terbaru telah memberi amaran terhadap pemecahan geoekonomi. Harga makanan dan tenaga yang melonjak menghimpit isi rumah di seluruh dunia, manakala Bank Pusat mengetatkan dasar monetary untuk mengekang inflasi. Ini turut memberi tekanan mereka yang berhutang dalam kalangan negara, syarikat dan isi rumah. Apabila digabungkan dengan lonjakan dalam ketidaktentuan dalam pasaran kewangan dan ancaman berterusan daripada perubahan iklim IMF, pandangan bahawa dunia mempunyai kemungkinan untuk berhadapan dengan bencana. So inilah yang digebar-gemburkan di dalam media sosial tu. Sekarang ni apa orang panggil? Kekurangan supplier makanan akan berkurang, macam tu lah lebih kurang. Okay. So dekat mana kita nak cari Ya saya mencari ni yang latest ke? Hari ni berapa bulan? 23 Mei. 23 Mei ya. Ini yang terbaru. Okey, jom. Permulaan menyuramkan buat dagangan US dollar pada awal minggu selepas mengalami kerugian mingguan pertamanya pada minggu lalu, dengan sentimen pasaran kini disokong oleh harapan terbaru dari pelonggaran sekatan di China. Okay guys. So sekarang di China sekarang dah pulih sikit. So supplier dari China dah mula buka diorang punya dagangan. Maksudnya diorang punya supplier lah, diorang supply ke negara-negara lain. Okay. So insyaAllah US dollar melemah sebabkan ni lah. Okay. Shanghai dijangka akan menamatkan sekatan keseluruhannya mulai 1 Jun dan pemotongan kadar faedah yang tidak dijangka pada minggu lalu telah diambil sebagai isyarat bahawa pihak berkuasa akan memberikan sokongan kepada pemulihan. Okey. Okey, ni mesyuarat polisi Bank Pusat RBNZ akan menjadi tumpuan pasaran pada minggu ini, di mana ia dijangka akan meningkatkan kadar faedahnya sekali lagi. Okey, so pada minggu ini ada satu berita tumpuan daripada RBNZ. So kepada yang trade New Zealand dollar ke, berkenaan dengan New Zealand, bolehlah cek untuk apa berita pada minggu ini RBNZ ni. Okey, fokus meningkat susulan. Okey, mata wang euro turut meningkat susulan US dollar selain menurun. Okey, so ini apa yang saya faham tentang fundamental ni. So berkemungkinan sepanjang minggu ini USD akan melemah, tetapi kita kena berhati-hati pada hujung minggu. Takut-takut ada aktiviti mengambil profit taking. Okey, pada hujung minggu lah, maknanya hari Jumaat tu kita nak kena at least kena close lah semua order yang ada, kalau ada lah. Kalau tak ada tak apa. So pada minggu ini kita target untuk cari buy di Euro USD dan juga GBP USD. Okay, so jom kita lihat chart dulu. Let's go. Kita start dengan dollar index dulu. Okay. Okay,
Oh, so ini gold. Sorry. Okay. So ini adalah corak bearish daripada dollar index. Okay. So ini adalah teori technical untuk dollar index. Okay. Ini low, go high, break low, pull back sampai kawasan yang kat sini, go lagi, dan kita boleh jangkakan yang dollar index akan terus melemah kan tadi kan. So tunggu dia pull back sikit sampai sini dan dia akan terus drop, InsyaAllah. Okay. Dengan technical ini jelas untuk nampak pergerakan US dollar akan melemah. So jika dia break trend line ni, so possibility perubahan trend akan berlaku lah. Tapi apa yang saya faham tentang fundamental, ini adalah pergerakan untuk minggu ini, InsyaAllah. So kita jangkakan yang kita akan cari buy di GU dan EU. Kita start dengan EU dulu. So EU dengan GU dah pergi dah dulu. Laju sangat. Okay, so yang lepas-lepas kita dah boleh clearkan lah. Okay, so saya menjangkakan EU di sini, kawasan ini. Kerana apa? Situ ada rally base rally. Dan kawasan yang kedua adalah di sini. Okay. So kita nak tengok berapa besar risk and reward kita. So lebih kurang 40 pips. Oh my god. Sorry guys. Okay, lebih kurang 40 pips lah. Saya rasa okay lah ni untuk mencari entry buy di EU. Kita tengok dekat trend line. So ini technical lah guys. Fundamental tadi saya dah ulaskan apa yang saya faham. So korang kena gabung-gabungkan lah dengan korang punya analisa. Jangan follow bulat-bulat. Okay. Okay, so kat mana possibility untuk kita masuk kan? Saya rasa kita ambil kat sini ya. Okay, saya rasa tempat yang paling cantik adalah dekat sini. Kita bulatkan dulu. Okay, situ ada tempat yang paling cantik lah. Reason dia rally base rally ni sebaris dengan resistance yang sebelumnya. So saya rasa itu yang logik akal lah untuk kita ambil kan. Tapi kalau tak menjadi, haha, kena ada SL lah STL, ready ke STL korang. Okay. So ni kena tunggu sikit lah. Kalau kena, kenalah. Tak kena, cari lah setup lain. Okay, so for the EU kita target untuk long position. Saya target untuk long. Okay. So kita besarkan sikit lah dia punya SL ni 40 pips. Sebab saya tak nak dia langgar SL baru dia naik. Itu benda yang paling saya benci dan dibenci oleh semua trader juga.
So SL dia 40 pips okey lah. So reward dia lebih kurang 100 pips. Kenapa dia macam ni? $100 pips je untuk reward. Kita tengok H4 dulu guys. Okay lah, 100 pips okay lah kan. Untuk intraday kan, intraday okay lah, tak adalah. Untuk 100 pips saya rasa okay, insyaAllah. Okay, cukup lah 100 pips. So pergerakan yang kita jangkakan, dia akan pull back dulu sampai sini, then strike out. Okay, so itu adalah pergerakan dia. So kita move kepada GU pula. Kasih clear. Dekat GU ni pun ada satu benda yang orang panggil apa? Benda yang hampir sama lah dengan EU. Hampir lah. Tapi pergerakan dia lain sikit. Dia volatile sikit daripada EU. Okay, so korang boleh lihat dekat sini ada satu rally base rally yang sebaris dengan resistance. So kita target dekat situ lah. Dia akan pull back dekat situ untuk minggu ini. Tak tahu nak cakap, tapi kita follow je lah apa yang big trader buat kan. Tapi saya risau jugalah kan, kalau dia pull back terus jatuh kan, kita tak pasti. So kita hanya ada analisa, kita letak SL kat situ, insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Okay, so kita target dalam 150 okay kot, insyaAllah. 150 pips. Dan risk dia, kita calculate risk dulu. Oh my god, $40 pips okay kot, InsyaAllah. Besarkan sikit. Okay, TP tak TP belakang cerita, tapi yang penting janganlah kena SL. Okay, so pergerakan yang kita jangkakan dia akan buat, kita tunggu dia pull back dulu sampai sini dan going up. Okay, so itu untuk GU. Okay, tengok gaya dia macam tu lah. Dia nak bergerak sebab kita boleh lihat ada, kita panggil swing high dan swing low. Okay, so ini adalah impulse, pullback. Dia buat kenaikan yang baru, dia panggil apa, new high, dan pullback, new high lagi. Kita jangkakan yang dia akan turun dulu untuk berehat dan go up lagi satu. Okay, so itu dari segi teknikal lah. Okay, so kita tunggu dekat kawasan situ, InsyaAllah dia akan turun. Possibility, kita tengoklah esok macam mana. Okay, so
pada minggu ini saya nak fokus kepada EU dan GU dulu. Tetapi mesti korang nak tahu tentang goal, betul tak? So saya pun akan share tentang goal sedikit. So kita jangka tadi apa, USD melemah kan. So saya jangka yang gold ni akan melemah juga. Tapi boleh jadi dia terus naik juga. Boleh jadi. Tolak tepi lah. Saya malas nak layan gold ni. Tapi saya rasa dia akan melemah lah. Sebab bergantung kepada analisa fundamental. Dia akan melemah sekejap kot. Tapi apa yang kita boleh lihat kat sini, dia satu bentuk corak kenaikan yang kita boleh nampak. Okay. Okay, so nasihat saya pada minggu ini, korang fokus EU dengan GU je. Dua ni pun dah boleh banyak buat duit dah kan, kalau korang faham betul-betul kan. So saya dah share apa yang saya faham. Mungkin korang boleh share apa yang korang faham juga dekat ruangan komen. Share dekat video ni dekat kawan-kawan korang. Kod-kod diorang perlukan, manalah tahu. Tapi video yang saya share ni, apa yang saya share ni, dia sedikit advance lah. So kalau yang faham, faham lah. Kalau yang tak faham, cuba-cubalah tanya. InsyaAllah saya akan buat video untuk korang faham, insyaAllah. Okay. So itu saja untuk hari ini. Kita akan bersambung lagi. Mungkin hari Selasa, mungkin hari Rabu, mungkin juga hari Khamis. Okay. So kita tengoklah macam mana pergerakan yang apa yang kita analisa ni menjadi ke tak. Okay. So itu saja dari saya, Muhammad Faris. Wabillah taufiq wa hidayah. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye.